Kita kembali di Malaysia dan kita masih berbincang dengan Cik Nazri Khalifah Ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Baik, kita melihat kalau aspek pelancongan saja, rugi sekarang ini lebih kurang 9 bilion ya. Tiada penerbangan, kemudian sangat-sangat terrible lah kepada industri penerbangan contohnya. Kemudian mereka yang terlibat dalam peruncitan lagi, yang terlibat dengan segala bentuk perniagaan. Jadi pada masa sama juga mungkin terpaksa membayar gaji pekerja, tetapi pendapatan tidak ada. Jadi kita bimbang lebih banyak yang gulung tikar tak dapat berfungsi dan terusnya memberikan impak yang cukup buruk. Jadi macam mana melihat perkara ini? Kita tengok impak pandemik ataupun perintah kawalan pergerakan ni. Satu, kita faham konsep dia yang sebab apa benda perintah ni dikeluarkan. Kita kena faham ya. Sebab untuk menghalang COVID-19 ni dari merebak secara seterusnya. Tapi bila kita tengok impak sosioekonomi menyeluruh ya, dari orang persorangan, dari perniagaan dan perniagaan besar dan perniagaan kecil dan sederhana dan perniagaan besar, termasuk peniaga yang tepi jalan ya. So bila kita tengok perintah dikeluarkan, ramai yang tidak dibenarkan datang kerja sebab work from home apa semua. Jadi masa tengah harinya yang menjual-jual barang makanan semua sudah terjejas. Jadi kita tengok dan peniaga-peniaga ini mungkin juga mempunyai pinjaman dengan bank, pinjaman kereta. Jadi memang nampak impaknya itu. Jadi dengan itu pihak bank, sama ada perbankan Islam atau perbankan konvensional, sentiasa memantau perkara ini. Kita tengok mana pelanggan yang menghadapi masalah dan boleh datang berjumpa dengan pihak bank. Kita berbincang dan kita tengok macam mana kita boleh melanjutkan tempoh, mengurangkan pembayaran bulanan dan sebagainya. Dari segi insentif ya, ataupun rangsangan apa juga package amat diperlukan ketika ini. Betul. Jadi kita juga perlu ukur kepada kemampuan kerajaan untuk menyantuni mereka, sebabkan mungkin pada pasaran harga minyak juga telah pun berubah ya. Yang mungkin kontra dengan apa yang dibentangkan di belanjawan dari segi nilainya. Jadi nak sesuaikan itu bagaimana? Sebab kalau kita hanya kerajaan syik memberi dengan pulangan yang sedikit, jadi juga akan memberi bebanan yang berat kepada kerajaan. Dia kita tengok satu yang insentif dari kerajaan, yang kita tengok juga macam saya boleh bercakap bagi pihak perbankan, bukan insentif, jadi kemudahan yang diberikan oleh pihak bank. Kita tak boleh mengharap pada insentif kerajaan bergantung dengan keadaan sekarang ni. Jadi pihak-pihak bank sentiasa bersedia berbincang dengan semua yang terlibat, baik individu ataupun syarikat PKS. Kita berbincang dan kita dapat melihat kalau ada yang kita boleh bantu, sama ada melanjutkan tempoh pembiayaan ataupun mengurangkan bayaran bulanan, ataupun kita boleh beri macam 3 bulan macam holiday lah, tak bayar-bayar. Tapi bukan benda tu bukannya dimansuhkan, cuma lepas 3 bulan kita sambung bayar balik dengan yang tertunggak tu sekali. Ya. Tiada pengecualian lah untuk bayar tu. Pengecualian sebab kita sistem bank ni dia bergantung daripada dia ada depositor dia yang dia kena bagi return juga, dia kena bagi pulangan. Jadi kita kena balance kan. Mungkin kalau kalau pinjaman tu 3 tahun, kita boleh panjangkan jadi sikit lagi ke macam tu. Dari segi untuk menggalakkan rakyat kembali berbelanja dan juga memenuhi keperluan, kita ada mungkin kemudahan kepada SP. Jadi bagi yang tidak ada tabung pendanaan, bagaimana pula dari segi kesan kepada rakyat? Yang ini saya boleh bercakap untuk terutamanya PKS. Kerajaan kita mengadakan sistem jaminan yang PKS boleh datang ke bank berbincang, dan bank boleh gunakan sistem jaminan dari CGC apa semua untuk membantu membolehkan pembiayaan diberikan kepada pengguna, pada PKS ini. Jadi kita bermakna bank bukan stop bagi pinjaman ya, atau financing. Kita tetap boleh tengok dan kita akan cari jalan yang boleh membolehkan untuk bank membantu
para PKS. Ya, bagi mereka yang terlibat ekonomi mereka dengan contohnya macam import ekspor ya. Di saat tidak ada kemudahan fasiliti seperti penerbangan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka jadi terpuk. Tidak ada ruang. Jadi kadang bagi dana sekalipun sebab memang contohnya bagi contohlah macam mereka terlibat dalam konteks umrah contohnya. Yang hanya 100% bergantung kepada sumber itu. Tapi misal kata kalau tempoh itu dipanjangkan di Arab Saudi contohnya, di kesan berantailah mereka yang membekalkan perkhidmatan berkaitan umrah ini macam mana tu. Sama macam saya cakap tadi, sesiapa yang terlibat atau terjejas disebabkan keadaan semasa ni datang berjumpa dengan bank yang di mana mereka mempunyai pinjaman atau mempunyai akaun dan berbincang macam mana yang bank boleh bantu. Kita juga mungkin dalam masa sebulan yang lepas semasa China tengah teruk almost total lockdown, kita juga ada customer kita, dia kata barang dia nak hantar ke China, dijual ke China pun tak boleh sebab bila sampai di pelabuhan tak ada orang yang nak bekerja tu kan. Jadi impak dia dah sediakan, dia dah berbelanja kos untuk mengeluarkan barangan ni tapi dia tak dapat dijual. So sama macam itu juga. Yang pentingnya datang berbincang dengan bank yang masing-masing. Jadi kita akan cuba mengurangkan beban dan mencari a win-win situation lah untuk kedua parti. Kalau rakyat hanya menabung catu dan juga hanya membeli barang keperluan untuk makan minum saja dan industri ataupun perniagaan yang berorientasikan servis ini bagaimana? Kita nampak dalam masa sekarang terutamanya fokus rakyat atau orang ramai keluarga fokusnya untuk barang keperluan. Sudah semestinya tak ada plan untuk travel, yang nak beli kereta baru, nak beli semua tu tak akan ada. So yang kita nampak impak ke industri ini mungkin akan berterusan agak lama. Selagi keadaan wabak ni COVID-19 ni tak selesai, dia akan berterusan. Jadi macam saya cakap tadi, pelancongan umrah, kita dengar mungkin haji pun akan tergugat. Dan pelancongan semestinya, for example, kita tengok di Melaka yang selalunya dari pelancong-pelancong asing di Kota Kinabalu, bukan setakat hotel yang besar-besar kan, yang jualan makanan apa semua souvenir apa tu, skraf tangan, semua terpabit lah. Jadi kerajaan memberi bantuan dan yang mana yang mempunyai pinjaman dengan bank, saya minta datang berjumpa dengan bank masing-masing untuk cuba mencari jalan mengurangkan beban dalam masa beberapa bulan yang dekat ni. Kita pun tak nak tengok bank tak akan seterusnya mengambil tindakan apa semua, jadi tak logik. Kita akan cuba memanjangkan tempoh ni, membolehkan orang ramai ataupun peminjam-peminjam bernafas sementara. Lepas tu bila ekonomi wabak ni dah berkurangan dan aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa atau bermula untuk pick up balik, dan kita akan tengok macam mana. Mungkin sebagai akhirnya pesanan kepada rakyat di saat berdepan dengan ujian ini, apa saranan? Perintah PKP, kita harap semua dapat patuh. Lagi satu, saya tadi masa mula saudara bercakap berkenaan panic buying. Jangan membeli secara panik yang tu tak menguntungkan siapa-siapa, yang mungkin membebankan segelintir yang tak sempat beli. Yang beli setakat perlu, setakat ni kita diberi jaminan barang makanan ada cukup. Satu yang kita nampak sekarang adalah keprihatinan tentang kebersihan diri. Personal hygiene. Sebelum ni kita tak pernah kisah basuh tangan apa. Mungkin sekarang ni yang nampak positif dia yang tu. Dan lagi satu, berkenaan sistem perbankan. Bukan sistem perbankan tak nak jumpa kas pelanggan. Kalau boleh, kita cadangkan guna perbankan digital channel, online banking apa semua, ataupun gunakan ATM. Dekat ATM pun kita boleh transfer duit, kita boleh buat pembayaran pinjaman, kita boleh check balance account apa semua. Jadi
kita tak perlu masuk kaunter, jumpa bertemu dengan kaunter staff yang kita tak tahu. Kita pun mungkin membawa wabak ataupun staff tu mungkin ada. Jadi kita cuba elakkan social distancing lah. Kita cuba yang tu kita memang kena buat. Ya, tapi kita harapkan tak sampai menjarakkan emotional distance. Ya, jarak emosi itu juga perlu dijaga. Jarak emosi kena jaga. Kadang-kadang kita ni memerlukan maklumat dia sangat tercari sumbernya. Apa terima kasih kepada Cik Nazli Khalifah sebagai ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan juga Kewangan Islam Malaysia yang berkongsi tentang arah tuju sosioekonomi dan juga cabaran semasa. Selain kita mengharapkan ada pemulihan yang baik untuk negara dan juga untuk dunia. Terima kasih banyak.